Salam sejahtera, saya Azra Mohammed selaku pengarah dan penulis untuk Bookmesh Enterprise ingin berkongsi beberapa judul awal yang telah saya terbitkan. Ia dimulakan dengan siri pajak, turutannya bermula dengan Hotel Sri Damai, Rumah Pusaka Bayu, Dr. Murad & Co, Villa Tanah Rimba, Panggung Striga, Banglo D5 dan Profesor. Ia mengisahkan Audra, watak utama dalam kesemua rangkaian novel saya ini. Ditugaskan menjejaki seseorang dalam misi rahsianya. Kisahnya bermula apabila Audra yang memperkenalkan dirinya sebagai pelajar PhD dalam bidang hartanah telah mengupah seorang videografer bebas yang bernama Faizal untuk membantu beliau dalam membuat rakaman di setiap hartanah yang diperiksa. Hartanah-hartanah tersebut terletak di beberapa buah negeri di Malaysia. Ia merupakan hartanah yang telah lama ditinggalkan. Namun setiap hartanah tersebut menyimpan rahsia dan misteri apabila terdapat beberapa kesan tinggalan jenayah kejam yang mereka temui di situ. Penyiasatan mereka turut dibantu oleh rakan karib Faizal bernama Nasri yang merupakan seorang anggota polis berpangkat ASP. Nasri juga mempunyai sejarah silam bersama Audra yang tidak diketahui oleh rakan karibnya sendiri. Dalam judul Profesor, Audra dan Faizal terpisah akibat perasaan curiga Faizal akan identiti sebenar Audra. Kisah ini dituruti dengan siri detektif Lisa. Dimulakan dengan bongkar, jejak, konspirasi dan lari. Audra yang telah melarikan diri bersembunyi demi meneruskan misi tidak dapat dijejaki oleh Nasri, malah Faizal juga. Detektif Lisa yang menggalas tugas menjejaki waris Banglo D5 mendapati waris tersebut ada mengena dengan bapanya. Kehilangan ibu bapa Lisa membuatkan dirinya bertekad untuk terus menyiasat seluruh keluarga pemilik Banglo D5 itu yang mungkin dapat memberi petunjuk kepada lokasi terakhir ibu bapanya ditemui. Dalam kesemua siri ini, watak-watak antagonis yang terlibat dalam jenayah kejam terancang ini telah dibahagikan kepada beberapa judul tersendiri. Ia sebagai clue atau petunjuk buat pembaca untuk sama-sama menyiasat kegiatan jenayah mereka. Baiklah, watak-watak ini telah disematkan dalam satu-satu judul yang berasingan. Dimulakan dengan Cucu Nek Rembah, terdapat 2 volume iaitu Kesumat dan Samaran, Suri Andam & Co dan Nekrofilia. Dalam novel Kesumat, sebuah keluarga bahagia yang mana nenek dan datuk mereka pernah bekerja sebagai pekerja am di Banglo D5 dan estet milik tuan tanah tersebut telah diburu oleh sejenis makhluk belaan isteri majikannya yang berdendam dengan mereka. Ia bersambung di dalam novel Samaran di mana cucu kepada nenek tersebut yang bernama Hadi menjadi hamba suruhan makhluk itu yang menyamar sebagai Anas, rakan sekolejnya. Hadi ditugaskan untuk mengambil ramai bakat lakonan untuk sebuah teater rahsia yang berlangsung di Panggung Striga. Tanpa disedari, teater itu bukanlah sebuah pementasan biasa kerana tiada seorang peserta dapat dikesan setelah berlakon di sana. Seorang demi seorang ahli keluarga Hadi menemui ajal dan keluarga itu musnah. Dalam Suri Andam & Co, ia mengisahkan Suri yang terjerat dengan janji seorang jejaka yang tidak diketahui asal-usulnya, membantu dia berjaya dalam perniagaan andamannya. Namun seorang demi seorang pelanggannya menemui ajal. Dalam Nekrofilia pula mengisahkan seorang lelaki pelik bernama Zakwan yang suka menyetubuhi mayat wanita. Lelaki itu mengetahui rahsia Suri dan dia juga terjerat dengan lelaki yang sama mendatangi Suri. Kedua-dua watak ini dimainkan dalam novel 123 Action. Dalam trilogi Dr. Murad yang mengisahkan latar belakang Dr. Murad yang berketurunan dari keturunan Timur Tengah. Keturunannya sejak azali merupakan pawang yang kononnya mengubati orang sakit, tetapi mereka sebenarnya pengamal ahli sihir. Dari satu generasi ke satu generasi ilmu sihir itu dikembangkan, disebarkan, dan untuk mengekalkan ilmu tersebut mereka terpaksa membuat sesuatu ritual mengorbankan manusia kepada iblis yang mereka sembah. Murad Mosul adalah generasi terkini.
Jadi peranannya untuk meneruskan legasi keturunan memaksanya menjadi doktor dan berkhidmat secara rahsia di negara ini. Dengan gabungan cucu kepada pewaris Banglo Delima yang bernama Seth Zidang, beliau berjaya menjalankan kegiatan jenayah ini. Pada awalnya, beliau menyebarkan dakwah sesat, kemudian merekrut lebih ramai pengikut termasuklah Zakuan dan Suri yang akhirnya dikorbankan hidup-hidup. Dalam novel 1, 2, 3 Action, barisan pelakon teater yang dibawa oleh Hadi telah dijadikan sembahan buat penganut-penganut ajaran sesat Dr. Murad Mosul. Tiada seorang pun yang dapat dikesan selepas pementasan tamat. Kesan jenayah ini dapat dibaca dalam novel Panggung Striga dalam siri pajak. Rahsia pemilik banglo dirakam di dalam 4 buah novel iaitu Estate Bates, Biblioteka Rahsia, Potret Hidup dan Diabel. Dalam Estate Bates, ia menceritakan bagaimana keluarga Bates bertapak di tanah Melaya ketika era Perang Dunia Kedua. Salah silah keluarga isteri kepada Tuan Bates amat penting untuk diberi perhatian kerana dari situlah sebuah jenayah terancang bermula. Biblioteka Rahsia mengisahkan sebuah pustaka bawah tanah di rumah agam Tuan Bates yang menyimpan rahsia isteri beliau. Tuan Bates tidak mengetahui sejarah sebenar isterinya yang datang dari keluarga tukang sihir sehinggalah dia sendiri menjadi mangsa kekejamannya. Potret Hidup mengisahkan seorang wanita bangsawan Poland yang digilai oleh Zidang, iaitu moyang kepada menantu Tuan Bates yang telah menyihir wanita itu sehingga mati akibat cintanya ditolak. Kegiatan ilmu keluarga Zidang ini diketahui oleh kerajaan Poland dan sebahagian mereka ditangkap lalu dihukum gantung sampai mati. Ia adalah berdasarkan kisah benar. Sebahagian ahli keluarga mereka berjaya melarikan diri ke luar negara. Diabel pula adalah perkataan dalam bahasa Poland yang membawa maksud kepada kejahatan, iblis atau dalam bahasa Inggerisnya devil. Ia merangkum segala rancangan jahat isteri Tuan Bates bersama menantunya sendiri, Patrick Zidang, dalam menguasai estate-estate miliknya dan juga milikan orang lain. Hal ini kerana mereka mahu membina kuil-kuil penyembahan terhadap iblis yang mereka puja. Temple of the Devil akan ramai menjadi mangsa korban demi kelangsungan kuasa mereka. Agenda jahat ini dibantu oleh Dr. Murad Mosul. Dalam penyiasatan terakhir, beberapa peristiwa besar bakal berlaku dan terbongkar. Ini diceritakan dalam novel Sunyi Berteman dan Natasha, dan segala kekusutan ini akan diakhiri dalam novel Mykonos. Dalam Sunyi Berteman, ia menceritakan seorang ibu dan isteri yang kejam yang telah meninggalkan suaminya sendiri dan juga 2 orang anak demi mengikuti jejak ke Eropah yang dikenali sebagai Seth Zidang. Disebabkan terjerat dalam penceritaan palsu, dia disuruh untuk menculik anak-anaknya sendiri untuk dijadikan korban buat penganut ajaran sesat. Dalam novel Natasha pula, ia membongkar jenayah pemerdagangan manusia yang benar-benar berlaku di Eropah Timur. Kisah ini difiksyenkan pula dan membawa kepada pengakhiran di mana pelacur-pelacur terbabit telah dibunuh dan dijadikan korban dalam ritual ajaran sesat. Dalam novel Mykonos, ia menceritakan pertembungan watak detektif Lisa dan Audra dalam misi rahsia mereka. Kisah begitu mendebarkan ini membawa pembaca kepada clue terakhir di mana ibu bapa Lisa berada. Masih hidup atau mati, itu tidak pasti. Baiklah, terdapat 3 buah novel yang diterbitkan tahun lepas yang juga menyentuh sebersedikit watak-watak antagonis ini, iaitu Buruk Sangka, Haji dan Terapi Kasih. Kita sambung kepada novel Mykonos. Dalam novel Mykonos, demi menyelamatkan insan tersayang, Audra dengan beraninya menyeludup masuk ke dalam kuil rahsia penganut ajaran sesat itu. Apakah pengakhiran hidupnya? Adakah Audra berjaya keluar dari kuil itu? Adakah Faizal dapat menemui Audra semula? Jadi, sama-samalah kita nantikan novel-novel yang masih belum terbitkan ini untuk keluar. Baiklah, saya biasa menerima soalan seperti ini. Judul yang mana patut dimulakan dahulu? Baiklah, jika anda mulakan dengan siri pajak, ia akan membawa anda mengesan jenayah yang telah berlaku
Tetapi anda tidak ketahui yang karya siapa. Jika anda mulakan dengan beberapa judul novel ini pula, novel-novel yang menyentuh karakter-karakter antagonis, anda dapat mengenali watak-watak antagonis tersebut, tetapi masih kabur akan penglibatan dan berkaitan mereka antara satu sama lain. Jadi terpulang jika anda mahu mulakan dengan siri pajak ataupun dengan satu-satu judul kisah antagonis ini. Beberapa novel saya tandakan dengan tanda 18 kerana ia hanyalah untuk individu 18 tahun ke atas, disebabkan mempunyai unsur-unsur kekejaman dan seksual, jadi tidak sesuai langsung untuk individu di bawah 18 tahun. Selain itu, soalan yang semakin biasa saya terima adalah mengapa saya tidak membuat kompilasi saja keseluruhan novel ini. Baiklah, sebenarnya dari awal storyline untuk siri pajak ini adalah dalam bahasa Inggeris. Inilah novel asalnya. Dua buah novel ini iaitu Trilogy of Ruby Mansion, ia merujuk kepada Banglo Delima, and Trilogy of Mad Doctor, ini merujuk kepada kisah Dr. Murad Mosul. Pada mulanya saya menyasarkan penerbitan saya di luar negara, tapi dalam masa yang sama saya berhasrat untuk memperkenalkan idea saya di sini. Lalu saya menerbitkan judul-judul yang telah saya kongsikan tadi. Jadi anda boleh dapatkan novel-novel yang telah diterbitkan ini di laman web yang saya sertakan dalam bahagian caption, dan boleh mengikuti perkembangan penulisan ataupun buku-buku yang diterbitkan di Facebook page dan juga di Instagram rasmi kami. Terima kasih.